Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang Jumat yang dihormati sekalian, ketika Nabi ada di Padang Arafah sebagai haji yang pertama dan juga haji yang terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya satu ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kami telah sempurna agamamu dan kami telah sempurna nikmat-nikmat aku di atasmu, dan aku reda bahawasanya Islam adalah satu agama yang cukup sempurna. Sahabat-sahabat dengar turunnya ayat ni, semua sahabat suka dan gembira dengan sebab hari ini agama kita sudah cukup sempurna. Seolah-olah kata sebagai hari raya bagi mereka. Tetapi dalam masa yang sama, Sayyidina Abu Bakar sore yang teriak apabila dengar surah ni, ayat ni turun. Sahabat lain teriak belaka, sahabat lain suka belaka, kecuali Abu Bakar sore yang menangis dan teriak. Sahabat lain tanya, wahai Abu Bakar, mu tak muja ke Tuhan buat turun ayat yang terakhir sebagai menjaminkan bahawasanya agama kita sudah cukup sempurna? Abu Bakar jawab kata, wahai sahabat, wahai saudaraku, mu tahu ke tak, bila agama sudah cukup sempurna, bila nikmat yang Tuhan bagi kepada Rasulullah cukup sempurna, maka bermakna tak berapa hari lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tinggal dengan kita semua. Rasulullah akan mati. Apabila dengar Abu Bakar royak lagu tu, para sahabat pun pakat teriak belaka. Sayangnya kepada Rasulullah, kasihnya kepada Islam. Sahabat-sahabat dulu sayang kepada Rasulullah, sahabat-sahabat dulu kasih kepada Islam, hingga sanggup tukar nyawa mereka, dan kadang-kala sanggup tukar walaupun dengan ibu dia sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam baru-baru, dia giroyak kepada mak dia, wahai ibuku, hari ni aku dah masuk agama Islam, aku dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mak dia saya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tak sewi anak dia tukar agama. Mak dia teriak, dan mak dia royak kepada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku,
mak tak rela mung masuk agama Islam. Dan kalulah anak nak masuk Islam juga, mak nak makan wis sampai mati diri mak. Anak pilihlah anak nak mana agama Islam dengan diri nyawa ibu sendiri. Mak tak say makan, we orang tahu semua bahawasanya Ning adalah anak yang bunuh mak sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas mikir juga, nak pilih mana antara Islam dengan nyawa ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang kasih sayang kepada ibu. Tetapi bila sampai masa dia terima Islam, dia sanggup wear semua walaupun nyawa ibu dia sendiri. Ibu dia pun buat sungguh. Dia kata nak makan sampai mati, dia buat sungguh. Ibu makan hari yang pertama tak makan dan tak minum. Sa'ad bin Abi Waqqas mari tengok ibu dia tak say makan dan tak say minum. Hari yang kedua mak dia tak say makan lagi. Nampak tak erak nyayanya kepada ibu. Masuk hari yang ketiga mak dia tak say makan lagi. Tujuan supaya nak anak dia Sa'ad bin Abi Waqqas tukar klik kepada agama dia asal. Waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas mari jumpa dengan mak dia dan berkata kepada ibunya, wahai ibuku, hari ini aku telah pilih Islam sebagai agamaku. Dan wahai ibuku, mu ingatlah, kalau sekiranya ibu ada roh 10 kali roh, dan tiap-tiap satu roh duk tubik daripada ibu satu, aku takkan tukar agama Islam buat selama-lamanya. Teguhnya iman seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalau kita dengar dalam satu peristiwa ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj, malaikat Jibril bawa Nabi naik ke langit. Nabi lalu di suatu kubur, bau sedap ya. Nabi tanya, wahai malaikat Jibril, bau gapo ni kubur ni? Kubur siapa ni bau naik sampai ke langit? Malaikat Jibril kata, itulah dia kuburnya seorang perempuan yang bernama Masyitah, seorang perempuan hamba kepada anak Fir'aun laknatullah alaih. Masyitah ni pentat ลูกสาวของฟาโรห์ tiap-tiap hari Masyitah dia tisir rambut anak Fir'aun. Jatuh satu ketika Masyitah dia tisir rambut anak Fir'aun, tisir dia jatuh bawah. Maka Masyitah sebut bismillah. Anak Fir'aun dengar Masyitah kata bismillah. Anak Fir'aun tanya Masyitah, wahai Masyitah, mu sebut gapo sani? Masyitah kata, aku sebut nama Allah. Anak Fir'aun kata, Masyitah, ada lagi ke Tuhan selain daripada pakku Fir'aun? Masyitah jawab kata, ya, ada lagi Tuhan selain daripada pakmu, iaitulah Tuhan bagi pakmu. Maka anak Fir'aun pun klik dirayak kepada pak dia Fir'aun. Rakyat kata orang ngasuh dia mengaku kata ada lagi Tuhan lain daripada ayah. Jatuh satu hari Fir'aun panggil Masyitah mari. Tanya, wahai Masyitah, Marabbuk, siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah jawab dengan tidak ada ragu-ragu, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun marah. Ada lagi orang yang mengaku Tuhan selain daripada aku. Maka Fir'aun suruh Masyitah ambil semua anak Masyitah, ada 5 orang mari duduk depan dia. Kalulah Masyitah mengaku kata ada Tuhan yang lain daripada dia,
Fir'aun akan bunuh semua, bunuh Masyitah dan bunuh anak-anak dia semua. Panggil Masyitah mari depan dan ambil kawah besar tak menyok panah duk gelegak di depan Masyitah berserta dengan anak dia 5 orang. Fir'aun tanya, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah jawab kata, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka Fir'aun ambil anak hak besar sekali, tahu dalam kawah yang ada minyak panah. Kita tergambar tengok lagu mana nak jadinya orang yang ambil tahu dalam minyak panah dalam kawah besar. Fir'aun ambil anak sulung dia tahu dalam kawah. Akak mari dalam masa tula, lokah habis kulit jadi putih bala supaya air tahu dalam minyak. Masyitah sedihnya tengok anak dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun tanya lagi, "Wahai Masyitah, Marabbuk?" Siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah ตอบด้วยความไม่ได้ลังเลใจ tak ada ragu-ragu, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun ambil anak yang kedua tahu dalam kawah dalam minyak panah pula. Akak mari tubik jak putih supaya air kena ubuh. Masyitah tiak tengok anak dia, tetapi tak seklik lagi kepada agama asal, yang kongยึดมั่น ในศาสนา Islam. Fir'aun pun tak hira lagi. Tanya Masyitah lagi, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah pun jawab dengan tidak ada ragu-ragu lagi, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun ambil anak yang ketiga tahu dalam kawah, akak mari yak putih dengan anak dia. Tanya Masyitah lagi, "Marabbuk ya Masyitah?" Anak yang keempat, Masyitah tengok anak dia duk halus lagi. Anak dia tengok muka ibu dia gantung di kaki dia. Ibu dia takut ni nak pergi Fir'aun nak tahu dalam kawah yang mempunyai minyak yang panas. Sehingga Fir'aun hirik anak yang keempat, hirik kaki ibu dia Masyitah. Air mata anak dia mengalir jatuh di atas kaki Masyitah. Tapi Masyitah tak hira lagi. Yang kongยึดมั่น ใน Islam, tak ada ragu-ragu lagi dengan kata Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tahu anak yang keempat. Siapa anak yang kelimaที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของMasyitah? Anak halus duk pek di dada lagi. Tengok mata anak dia yang kelima kesiannya. Tapi dengan sebab sayang kepada Islam, sanggup gerbe walaupun nyawa anak dia. Fir'aun tanya, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah jawab dengan tetap dan teguh, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka Fir'aun ambil anak yang kelima yang dia sedang dukung, tahu dalam minyak panah dalam kawah, mati selalu tu. Sampai giliran Masyitah sendiri. Fir'aun tanya, "Yun yan pen kam sud thai wahai Masyitah, mung tengok dah anak mung kelima-lima orang mati. Dan hari ni siapa giliranmu dah? Marabbuk?" Siapa Tuhanmu wahai Masyitah? Masyitah yang yun keran bawa, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.
Maka Fir'aun ambil masyitah mari nak tahu dalam kawah. Masyitah minta kepada Fir'aun satu perkara. Wahai Fir'aun, mung nak tahu aku dalam kawah pun boleh, tapi aku nak minta saya, bila aku mati, aku minta anakku 5 mung tanya dengan aku buat selubeh je. Fir'aun sanggup ambil masyitah tahu dalam kawah, mati habis 5 beranak, dan ambil semuanya tanya dalam satu lubang. Itu dia cerita sahabat orang yang kasih kepada Islam. Hari ini kita orang Islam tak kasih kepada agama. Kita kun Muslim mai raknai Islam. Dengan sebab kita tak ada letih, kita tak ada susah payah kali boleh Islam. Kita Islam dengan sebab kita diperanakkan melalui ibu bapa kita yang Islam. Sebab itu kita tidak rasa sayang. Kita tak dengar ajaran-ajaran Islam. Islam suruh kita basuh tangan. Islam suruh kita ambil air semaya jak 1400 tahun, mari dah kita tak hirap. Tapi hari ni apabila mati, suruh basuh tangan, pakat basuh tangan belakang. Kita dengar ajaran manusia lebih daripada ajaran Allah. Ajaran Islam suruh kita orang tina katuk muka, katuk aurat. Tetapi orang tina tak ada hira, ajak lama mari dah. Tetapi bila mati, suruh katuk pakai mes belaka. Hari ni habis dalam kedai pakai mes. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hari ni sedihnya orang Islam sendiri dengar ajaran daripada orang lain, tak dengar daripada ajaran Allah. Orang yang kena katua hari ni 14 hari kena kurung. Kita terima kasih kepada nuangan Chomrom, Pu Kiao Khong, bui pertolongan, bui duit, bui beras supaya nak tolong orang yang nak tubik luar kampung tak leh. Haiความช่วยเหลือบริจาคกับเขา tetapi ajaran Islam suruh tolong orang fakir miskin yang tak ada makan bukan 14 hari. Bertahun-tahun orang fakir miskin yang tak ada makan. Nuangan nai hak bawa beras buat ditolong kepada orang fakir miskin. Combrom mana hak bawa duit ditolong buat rumah kepada orang miskin. Anak yatim yang tak boleh tubik luar rumah jak bertahun-tahun. Berapa orang yang mengholor pertolongan kepada mereka. Ajaran Islam suruh mari lama dah. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dengan sebab itulah hari ini Islam, orang Islam kita jadi mundur, jadi jatuh, dihina oleh orang. Kalau kita tengok di Rohingya, berapa ribu orang umat Islam dianiaya dan dizalim, tetapi berita tak ada tubik pun. Chong 3, Chong 5, Chong 7, Chong 9, 10, 11 tak ada tubik berita orang Rohingya dibunuh dan dizalimi. Naik kanak diaukan masa tu, masa orang Islam Rohingya dizalim dan dianiayai, ada berlakunya satu peristiwa, satu perkara. Sunat Concat berlaku hari itulah. Rohingya kena dianiayai. Hanying tak ada makan ni. Tetapi berita Rohingya ditudung. Katuk tak sewi se tahu. Tetapi sunat Concat tak ada makan ni, perkhom kau tubik mari pakat bericak wi kepada sunat nyayunya kepada hanying yang tak ada makan. Ni berita yang berlaku hari ni. Sahabat tanya, bapa orang Islam kena wak nyayo gitu mo? Awamin killatin ya Rasulullah. Dengan sebab kita orang Islam ni macam nuan-nuai dah, kita orang sikit kau boleh wak nyayo kepada orang kita lalu ni? Rasulullah jawab kata, dak, bal antum kasirun. Fak kita ni banyak, tetapi karusa isai, orang Islam jadi seperti buih di laut. Tak ada isi, buih saja, hanyut mengikut arah dunia. Tak ada kehebatan dalam hati. Tuhan cabut perasaan,
dan tanah dari hati orang Islam hari ini sifat wahan. Sahabat tanya, "Gapo dia wahan wahai Rasulullah?" Rasulullah jawab kata, "Wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut." Kasih kepada dunia dan benci kepada mati. Tak saya sebut nah mati. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tengok kepada masa begitu singkat. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang kita patutnya kena ambil peduli dengan sejarah dan juga benda yang berlaku pada umat Islam. Dengan masa yang ringkas ini, kita sedarlah bahawasanya kita orang Islam bukan jatuh dengan sebab orang yang bukan Islam, tetapi orang Islam hari ini jatuh dengan sebab orang Islam sendiri. Hari ini kita tong tuanชีวิต mai. Kita kena gaji semula, kena zahir keislaman kita. Masyarakat dunia tahu semua bahawa saja ini adalah Islam. Jangan orang yang bukan Islam tahu Islam melalui Google. Jangan orang yang bukan Islam tahu mengenai Islam melalui YouTube. Tetapi kita kena zahir keislaman kita dengan pribadi kita, dengan perkataan kita, dengan akhlak kita, supaya dunia tahu katanya ni adalah ajaran Islam. Tak kira kita buat kerja gapo sekalipun, buat kerja di bank, zahirkanlah perangai Islam supaya orang keliling kelala kita tahu katanya ni adalah akhlak Islam. Buat kerja di rumah sakit, zahirlah kata kita ni adalah akhlak Islam. Buat kerja di stani tamruah, tahulah kata kita ni adalah orang Islam. Ni dia perangai dan juga ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan akhlak kita, perangai kita menjadi sebab hidayat orang-orang yang bukan Islam, dan sains-sains kita berasa nak masuknya agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi